Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 November 2023 bersama saya Pia Ernadia. Politik negara yang stabil telah menyelamatkan ekonomi negara sekaligus mengangkat Malaysia menjadi sebuah negara yang hebat di rantau ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata pelabur kembali menjadikan Malaysia sebagai pilihan kerana politiknya yang stabil. Tapi yang saya nak sampaikan ni apa? Saya tanya mereka, apa yang istimewa di Malaysia? Oh, dia kata sekarang ni Alhamdulillah politik stabil. Ialah orang politik bising-bising di parlimen tu biasalah ya. Tapi politik stabil. Orang yang nak mengidam, nak ambil alih kerajaan tu agak susah lah sikit sekarang ni. Dan politik stabil itu membantu, memberi keyakinan kepada mereka. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata dia merupakan ahli Parlimen PN yang pertama dihubungi wakil kerajaan untuk diajak menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Armada itu berkata dia telah menolak pelawaan itu kerana tidak mahu mengkhianati parti dan pengundi di kawasannya. Saya orang pertama saya dihubungi. Dia dijanjikan apa-apa? Saya tak diugut lah. Of course, macam Gua Musang dia tak diugut. Saya pun tak diugut. Tapi kami ditawarkan. Of course, the biggest catch is peruntukan lah. Itu basic lah semua orang perlukan. Dan dia gunakan itu sebagai pintu untuk mengintai sokongan saya kepada Perdana Menteri ke-10. YB dihubungi oleh Datuk Botak ke? Dua-dua. Ada Datuk Botak, ada yang bukan Datuk Botak. Bila tu? Kira-kira sebulan yang lalu. Jumpa sahaja semuka ke? Ada yang bersemuka, ada yang macam biasa, modus operandi dia email, WhatsApp. Dalam pada itu, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu mendakwa parti Blok Pembangkang itu menjadi ancaman kepada Kerajaan Persekutuan sehingga 4 ahli parlimennya didakwa dihasut menyokong Anwar. Malah tindakan itu dakwanya langkah muslihat untuk melemahkan Bersatu daripada terus mendapat tempat dalam kalangan pengundi Melayu. Ketika Bersatu semakin mendapat perhatian dan sokongan, musuh mula merasa resah. Kalangan kita telah mula didekati, dipujuk rayu, cuba disunting agar Bersatu dilihat lemah dan longlai. Ada daripada kalangan kita yang sentiasa lupa, musuh politik hanya mendekati kita apabila kita dilihat sebagai threat atau ancaman kepada kekuasaan mereka. Berita seterusnya, PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata demikian dalam ceramah perdana di Dewan Sivik Kijal, Kemaman. Pilihan raya ni bukan untuk Kemaman je. Nama pilihan raya Kemaman sebenarnya besar untuk Malaysia seluruhnya. Untuk menambah, mempertahankan kursi orang Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional. Dan kita sedang memujuk lagi UMNO. Kerana UMNO bukan semua menyokong PH. Sedang memujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Maka kemenangan bagi Kemaman sangat penting untuk mengambil alih kuasa pemerintahan orang Islam. Ahli Parlimen Marang itu berkata pencalonan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Muhtar di PRK Kemaman adalah persediaan untuk PN mengambil alih pentadbiran kerajaan. Katanya Samsuri diyakini mampu mengukuhkan kedudukan PN di peringkat pusat. PRK Kemaman 2 Disember ini menyaksikan pertandingan 1-1 antara Samsuri yang juga naib Presiden PAS dan calon PN Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim Tuan Man mengingatkan wakil rakyat bukan Islam supaya tidak mencampuri urusan agama Islam. Timbalan Presiden PAS itu berkata ini khususnya mengenai isu poligami yang dibangkitkan di Dewan Rakyat semalam. Jelas Tuan Ibrahim apa yang dibangkitkannya di Dewan Rakyat semalam menekankan soal lambat kahwin ataupun bujang senja dalam kalangan wanita. Bahagian besarnya ialah golongan mereka yang lambat kahwin dan sebagainya. Itu isu dia. Dan bukan isu poligami itu. Saya sebut poligami, jangan kita... Poligami saya tak ada kena-mengena dengan isu jumlah yang tak kahwin.
Isu poligami saya sebut tentang bila kita sebut poligami seolah satu jenayah. Ya, seolah sebagai satu jenayah. Padahal ini poligami dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan oleh Islam. Ini bukan isu ajaran PAS. Beliau ni banyak kali campur tangan dalam urusan yang melibatkan agama. Saya harapkan pihak keselamatan nak ambil tindakan. Jangan biarkan orang macam ni membuat kenyataan-kenyataan yang menyinggung perasaan orang Islam. Ini bukan soal PAS. Ini peraturan agama. Beliau merujuk kepada hantaran di media sosial berkaitan poligami yang disentuh oleh Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zizin. Bagaimanapun hantaran itu kemudiannya telah dipadamkan. Semalam Tuan Ibrahim mencadangkan kepada kerajaan supaya memberikan sokongan moral kepada bujang senja yang mampu untuk berpoligami. Kita ke perkembangan berikutnya. Perang mulut tercetus antara Ahli Parlimen Ketereh Clear Muhammad Noor dan Muhammad Hassan di Dewan Rakyat hari ini. Ini berhubung isu penyelarasan pencen veteran Angkatan Tentera ATM yang berlarutan hampir 10 tahun. Terdahulu Clear mendakwa sejak 2013 hingga kini, beliau tidak pernah mendengar mana-mana Menteri Pertahanan membawa perkara itu ke mesyuarat Jemaah Menteri. Untuk makluman Datuk Pengerusi dan semua ahli-ahli Dewan yang mulia, sejak tahun 2013, saya tidak pernah mendengar satu pun Menteri Pertahanan, termasuk Menteri Pertahanan sekarang, yang dah menerajui kementerian hampir setahun, membawa isu ini untuk dibincang dalam mesyuarat kabinet. Kalau ada, bagi tahu saya. Tapi saya tak dengar, tak pernah dengar lagi. Bagaimanapun, kenyataan itu disanggah Muhammad yang juga Menteri Pertahanan sambil mempersoalkan bagaimana Clear mengetahui beliau tidak pernah membawa perkara itu ke mesyuarat Jemaah Menteri. Clear kemudian berkata hanya akan menarik balik tuduhan itu jika Muhammad benar-benar membawanya ke mesyuarat Jemaah Menteri. Di sini saya menggesa. Betul, saya bagi penerangan. Nanti dulu kejap. Macam mana Ketereh tahu saya tak pernah bawa? Itulah saya kata. Kalau ada, bagi tahu saya. Tapi saya tak dengar. Saya ada buat banyak kali. Kena bagi tahulah. Tapi tuduhan tu tarik balik lah. Saya tarik balik kalau benda tu dibawa di ni. Saya bawa ke kabinet. Tuduhan tadi mengatakan saya tak bawa, tarik balik. Minta tarik balik. Kerana itu tuduhan. Itu bukan kenyataan. Bukan itu tuduhan. Saya kata, dengar dulu. Saya kata, kalau bawa, okey. Kalau tak bawa, bawa lah. Tarik balik. Tarik balik. Okey, tariklah. Okey, terima kasih. Dewan Rakyat hari ini tegang seketika apabila Ahli Parlimen Sungai Petani Muhammad Taufik Johari menggesa Ahli Parlimen Hulu Terengganu Rosul Wahid menarik balik perkataan bohong terhadap Perdana Menteri. Terdahulu Rosul mendakwa kenyataan Anwar Ibrahim berkaitan kerajaan terdahulu membelanjakan 700 juta ringgit untuk promosi kerajaan sebagai mengelirukan. Sebagai Perdana Menteri, saya rasa tak patutlah mengelirukan Dewan, menghina Dewan dengan jumlah yang saya rasa tidak wajar. Ya? Jadi itulah yang dikatakan oleh Menteri Persatuan. Bukan mulut bohong. Terima kasih. Poin yang berhormat Hulu Terengganu telah diambil maklum. Namun Muhammad Taufik kemudiannya bangkit dan mengatakan kenyataan Rosul itu sangkaan jahat dan perlu ditarik balik. Apa yang disebut oleh Hulu Terengganu tadi, bahawa ini keputusan belum ada, tapi Hulu Terengganu telah melontarkan seolah-olah yang amat berhormat Tambun mengelirukan Dewan, menghina Dewan dan bukan mulut je bohong. Itu adalah satu sangkaan jahat. Dan jangan lari. Saya mohon untuk tarik balik, Yang Berhormat Speaker. Yang Berhormat Sungai Petani, isu yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan Peraturan Mesyuarat 36 dan apa yang telah dinyatakan oleh Terengganu itu adalah berkaitan. Jadi tidak ada persoalan buruk sangka dan sebagainya. Rating penerimaan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim menurun selepas setahun pentadbirannya menurut firma tinjauan pendapat Merdeka Center. Firma itu membandingkan kaji selidik penghujung bulan lalu dengan Disember tahun lalu iaitu sebulan selepas Anwar mentadbir Putrajaya. Firma itu berkata separuh pengundi memberi maklum balas positif berbanding 68% sebelum ini. Mengambil maklum rating kerajaan persekutuan ketika ini berada pada tahap 41% berbanding 54% pada Disember, kaji selidik menunjukkan tahap tidak puas hati terhadap berkaitan ekonomi meningkat kepada 43% daripada 19%.
Merdeka Center berkata hanya 31% pengundi berpandangan negara pada hala tuju betul, manakala 60% berpandangan hala tuju negara ke arah salah. Merdeka Center juga berkata isu ekonomi menjadi kebimbangan utama pengundi dengan 78% menyatakan isu ekonomi menjadi perkara paling utama ditepani rakyat hari ini. Katanya isu lain yang membentuk pandangan awam pada masa depan termasuk bentuk dan kaedah penarikan semula subsidi, percukaian baru termasuk rombakan program pemindahan tunai. Kaji selidik dilaksanakan firma itu membabitkan 1,200 pengundi merangkumi 52% Melayu, 29% Cina, 7% India, 6% Bumiputera Islam dan 6% Bumiputera bukan Islam dari Sabah dan Sarawak. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Ernadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.